Okay, testing. Assalamualaikum. Suara okey dengar? Waalaikumsalam sir. Dengar? Okey, sekejap Okay, so untuk hari ni minggu ni saya nak monitor untuk lab lah. Okay, kalau tak nanti kita tak seimbang kan, lab langsung tak sentuh kan. So takut yelah skill untuk practical walaupun secara software tak apa. Okay, untuk sementara ni. Nanti takut langsung kita tak tengok pun bahaya juga. Okay, so supaya skill tu at least adalah untuk practical walaupun dari segi simulation, so kena monitor juga. Okay, untuk hari ni saya tak ada nak suruh siapkan pun. Okay, macam saya cakap hari tu dekat WhatsApp group ialah nak tengok progress report. Actually untuk hari ni nak tengok setiap group sebenarnya saya nak tahu partner dia siapa lah. Okay, so nanti saya akan panggil nama. So nanti dia akan tunjukkanlah progress lab. Okay, bukan nak siap okay, tak suruh siapkan pun. So saya tak nak streskan sangat pasal lab ni. Okay, sebab lab nanti insyaAllah ada sesi lain. Okay, yang tapi kita tak boleh tinggal terus. Itu maksud saya lah. Saya tak nak tinggal terus. Sebenarnya nanti kalau tak monitor takut you all tak buat langsung. Okay, so tak boleh lah. So at least ada juga lab yang dah dibuat. Okay, so setakat mana lah. Okay, setakat mana. Mungkin simulation, mungkin schematic saja. Simulation belum dapat. Okay, so tak apa. Okay, just nak tengok progress dulu. Okay, sebenarnya saya nak tahu tengok partner awak ni siapa. Okay, itu yang saya nak tahu dululah. Supaya pembagian markah nanti saya boleh kenal pastilah. Okay, student ni siapa, student ni siapa. Okay, untuk kelasnya ada 19. So maksudnya nanti akan ada seorang yang dia akan buat seorang. Okay, 19. Okay, so ada seorang nanti yang dia akan buat secara personal. Okay, tapi sebenarnya boleh je discuss dengan member kan, tak ada masalah pun. Okay, cuma saya tak nak lebih kepada 3 orang lah. Okay, sebab ni praktikal. Okay, so tengok grup pertama dulu. Saya ikut senarai nama je lah. So Aina Kamilah ada? Aina ada? Aina ada? Aina? Hello. Okay, Aina. Partner dengan siapa Aina? Saya. Sekejap saya take note sekejap. So Aina partner dengan siapa? Putri. Putri Nur Hidayah. Okey, Putri Nur Hidayah. Okey, boleh share screen. Boleh. Sekejap. Okay. Okey, setakat ni ada apa-apa yang nak tanya ke ataupun dah buat kat mana sampai mana? Yang simulation IC saturate tu saya tak tahu nak buat macam mana sebab dekat calculation pun saya pening. Saya tengok Google, dia kata kalau macam ni, saya buat macam ni. Tapi yang ada, saya rujuk kawan saya, calculation dia lain. Jadinya kalau saya buat IC saturate punya simulation, dia punya keputusan tu sama dengan IC. Jadinya betul ke tak kalau IC tu sama dengan IC saturation? Dia punya nilai? Okey, salah? Sekejap saya buka balik saya punya apa ni, job sheet sekejap. Mana saya simpan. Sekejap. R2A sorry.
Ada untuk yang simulation ada draw schematic dia. Yang IC set tu saya tak tahu. Tak apa, nak tengok schematic je. Yang ni ada. Okey, sekejap value tak apa, at least bila kita dah ada skirt ni, so okey lah. Mungkin nanti tinggal nak tengok setting dia ke ataupun value sebenar. Boleh besarkan sikit tak dia punya schematic? Okey, baru saya nampak dia punya value tu. So yang ni adalah IB. So kalau dengan calculation, IB okey tak? Calculation, jap. IB okey. IB dapat 21.36. Okey, tengok simulation tadi. Simulation. Okey. Okey. Sekejap. Boleh stop sekejap IB tadi. Okey. Okey, IB 21.36. So yang problem tadi IC IC saturation. Okey. Kalau apa ni calculation berapa? Calculation, jap. Calculation ni 3.182. IC saturation dapat 3.182 microamp. Okey. Simulation dapat? Kalau simulation saya buat dapat nilai dia sama dengan IC ni 3.42. Okey lah sebab dia waktu saturation pada sini kan. Okey. So betul ke sir kalau nilai IC tu sama dengan IC saturation? Okey. Sekejap. IC saturation ni common je. Maksudnya dia janji waktu current tu on. Okey. Waktu current tu sekejap saya buka saya buat. Let me worksheet dulu. Okey sekejap. IC saturation. Okay, IC saturation. VBC semua okey? VBC okey. Okey so tak ada masalah. So IC saturation sajalah. Okey tak apa, nanti kita discuss. Okey hujung kelas ni kita discuss. Ni kalau nak saya nak tunjuk terang-terang terang satu-satu lambat pula. Okey. Okey. So nanti kita tengok yang lain. Okey. Nak ikutkan ada je dekat nota ni. Okey sir. Okey, sekejap Okey saya nak sebab untuk hari ni saya nak fokus progress dulu dengan group partner. Tu je dulu sekejap. Kalau tak nanti tak cukup masa. Okey, Abdul Mukid partner dengan siapa? Abdul Mukid. Abdul Mukid. Siapa partner Abdul Mukid? Dia tak silap saya dia pergi vaksin kot petang ni. Dia cakap tadi. So siapa partner? So saya boleh partner boleh share lah. Partner boleh share juga, tak masalah. Nak tahu partner je, partner dengan progress. So tadi kalau tengok tadi grup puteri tadi dah okey lah tu. Okey, maksudnya dah 50% dia dah buat lah. Okey, 60%, 70% dah buat. Tinggal nak praktikal je. Okey, praktikal je. Kalau masuk college, buat lab, siap dah tu. Okey, tak masalah. Okey, Abdul Mukid, siapa partner dia? Jadi lambat pula ni. Sebab kita sambil ni kita boleh share jugalah dengan grup-grup lain. Ahmad Mizal ada? Ya, sir. Okey, Ahmad Mizal dengan siapa partner? Hassan Al-Basri. Siapa? Hassan Al-Basri Yep. Okey, boleh share screen? Boleh. Okey. Nampak, sir? Nampak. Okey, nak tengok dia punya result dia. Okey. Kita tengok IC pula dapat berapa untuk grup Ahmad Mizal.
IC ada buat? Ada dapat cari IC? Si ada Berapa yang dapat? buat simulation je sir. Memang simulation je, tak boleh buat practical. Calculation tak boleh lah, nanti Kendian buat. 1.776. Besarkan sikit dia. Dia tak nampak lah. Kecil, jauh. Dia Boleh boleh. okay. Alright. So IC dia 1.776. Okay. So tak apalah. Ini kira at least dah ada schematic, ada nampak value, tak ada masalah. Okay. So far tak apa nak sebab kita pun memang still online lagi. Okay. Practical pun tak boleh buat. Okay. So setakat ni okey dah ni. Ini V apa ni? VCE cut off. Isi kat. VCE cut off. Okay. 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 Tak apa. Sorry sir. Tak apa, okay tu. Okay lah, you all buat okay. Okay Mizal, thank you. Dia Okay, tak sir. apa, dia jawab Kendian. Okay. So at least nampak awak buat schematic tu saya lega lah. Okay, tak adalah tak buat terus. Okay, risau. Okay, next apa Al-Azim. Al-Azim dia? Al-Azim? Atau partner dia ke? Al-Azim ada? Saya. Ada. Saya partner dia. Partner siapa? Al-Azim dengan siapa? Lazim. Al-Azim dengan? Dengan saya, Muhammad Ammar. Ammar, sekejap mana saya cari. Okay, Muhammad Ammar baju Okay. Okay, boleh share screen? Okey, jap. Dia partner dengan Haikal. Haikal pun tak masuk kelas hari ni. Dia kata dia Okay, tak apa. dia dah bagi tahu sir dia tak masuk kelas hari ni. Okay. Yang Bukit tu. Kita Bukit go tu partner through dia dengan Haikal. Okay. Dua-dua tak masuk kelas. Okay. Nanti kita go through. Saya tengok dulu siapa tadi Al-Azim dengan Ammar. Tengok dia. Ammar ada tadi kan? Ammar ada. Ada. Okay. Kita tunggu dia share screen dulu. Sini. Suruh letak je atas tu. Tak ada. Ammar ada tak? Ammar? Ada. Okay. Sekejap ada delivery pula. Nampak Asal? Nampak mah. Saya cakap kerja ada delivery. Okey. Masih awak.
Okay, Amar. Sorry, ada iklan jap. Okay, sampai mana? So IC dapat berapa? IC ya. IC. Kalau ada buat lah. IC. Okay, sekejap. Okay. Tengok gambar tadi. Sini kita boleh nampak sini semua. Okay, besarkan sikit. Okay, lagi sikit. Atas sikit. Nak. Ataskan sikit. Saya dah nampak yang bawah tu. Okay. Dapat full screen. So kat sini, kalau tengokkan, ni V kan? Ni voltage. Okay. So V. Yang 1.226 tu apa? Yang mana? 1.226 volt. Yang itu. Tu V apa? V pada mana? Sini ada. 1.226 volt. Yang bawah. Ni X. X. XM3. Okay. XM3. Okay. Tu adalah voltage pada RE lah. Okay. Betul okay. So IC. IC dia. Ni 1.8. Mana? Yang ni. Ni voltage. Current. Oh. Current yang tu tak nampak. Sorry. 1.7. Okay. Alright. So tak apa. Okay. Thank you. Okay. Okay, next tadi Alia Nadira. Alia ada? Atau partner dia ke? Alia Nadira. Alia ada dia? Ada. Oh, dia dah share dah screen. Alia partner dengan siapa Alia? Syazrin. Sazrin, okay. Sazrin. Okay. So ni partner pun tak pernah jumpa kan? Betul? Kecuali partner ni jiran sebelah lah. Okay. Mungkin boleh lah. So setakat ni tak ada apa face to face. Okay. So IC sama tak? Dapat berapa tadi? Oh, untuk Pak E kami tak buat lagi. IC. Okay tu tadi. Ni dekat apa? Okay. Alright. Okay, so tak apa. So setakat ni complete ke? Sampai mana dah? Pak B je settle. Part B settle. Okay. Okay, bateri saya habis. Okay, thank you. Thank you. Okay, next. Ayu Nadia Hartini. Yes, sir. Okay, partner dengan siapa? Intan Fariza. Dengan Intan Fariza. Okay. Allah. Kita target bulan 11 lah korang masuk college. Okay. Saya nak tengok IC je kan? Nampak tak? Setakat ni tak ada IC. Just tengok apa at least apa yang ya. Pak A dengan Pak B dah siap. Okay. Okay, ni Pak A. Ni Pak B. Okay. Tengok IE. IE. Yes, sir. IE ni biasa kecil. Okay, tengok sekejap. 3 point. Boleh zoom sikit tak? Tak Boleh. Zoom sikit. Okay, nampak tak, sir? Okay, 3.44 mini amp. Alright, thank you. Okay. Okay, settle. Okay, next apa? Fatin Ifah. Ada Fatin?
Ada sir, saya partner dengan Fatin Fatihah. Oh, dia nak nama Fatin juga. Nur Fatin Fatihah. Okey, ada. Okey, boleh share screen dulu. Cuma nanti bila lab 3 ada susah sikit lah. Okay, lab 3 ada susah sikit. Bukan susah macam mana lah, ada setting dia mungkin nak dapat result tu dia ada susah sikit. Setakat ni diode VJT okey lagi. Okay. Tengok IC. Secara logiknya IC ni dia akan berubah-ubah pun. Okay. Dia akan berubah based on pada IB lah. Okay, tengok IC saturation. Sama lah. Okay, tengok sekejap. Saya nak tengok result sekejap. Boleh. VE ada? Yep. VE. Okay. 2.39 volt. Right, thank you. Terima kasih. Okay, itu saja. Next apa? Next adalah Hanan Hasif. Hanan dengan siapa Hanan? Partner? Puan Nur Amisha, okey. Okay. Mana tengok calculation ni jap. Boleh dapat berapa? VCC tolak VCA. Okey lah tu. Boleh zoom sikit tak? Nampak. Okey. So dapat kalau kat sini dapat berapa ni? 3.181 milliamp. Okey. Kalau sorry. Mana 3.18 ke 3.419? Yang 3.419 tu tak sure betul ke tak? Okey. Okey, tak apa. Simulation dapat berapa? Yalah, betul lah. Ya. Okey. Sebab dia saturation point kan. Okey. So tak apa. Okey ni. So buat macam ni dah. Okey. Okey. Dia dah betul dah tu. Okey, cuma untuk saturation ni dia ada based on value IB berapa yang kita nak masuk. Nanti saya explain sekejap. Okay, next apa sekejap saya nak tengok dulu grup-grup ni penting. Muhammad Fahmi ada? Muhammad Fahmi ada? Atau partner dia ni? Slow saya. Fahmi Azrul ada? Main dia slow saya. Dia ada WhatsApp saya. Partner dia tak? Kalau partner okey. Partner dia Bukit. Partner siapa? Bukit tak ada. Oh, Bukit tak ada. Bukit bagi vaksin. Okay, tak apa, saya hold dulu. Saya merahkan dulu lah. Okay, maksudnya saya tak check lagi dah. Okay, so tak apa. Saya proceed dulu. Haikal ada? Muhammad Haikal atau partner dia, lagi 2 grup je ni.
Ada Haikal? Atau partner dia? Ke partner pun tak ada? Tak ada? Tapi ada kan 16 ni? Takut dah hilang pula ni kan? Haikal ni ada okay. Saya risau dia dah hilang ke. Ada kadang student dia dah lost lah. Okay, Nur Akilah. Ya, sir. Dengan siapa? Nur Akilah? Saya dengan Azlin. Azlin. Okay, sekejap. Nur Akilah dengan Nur Azlin. Okay. Boleh share screen dulu. So last kalau ikut ni Haikal seorang. Okay, Haikal tak ada group kot. Okay. Okay, IB, VCC. Ni sir, calculation ni saya buat auto dia punya formula je dulu. Okay. Sebab nilai beta ni saya tak tahu. Hari tu saya tanya sir, waktu saya kata ke tengok datasheet kan. Tapi saya tak reti tengok datasheet tu. So saya tinggal dulu nilai beta ni. Lain tengok datasheet kan? Saja tanya group lain. Hello? Group lain? Tengok datasheet kan? Ke you all calculate? Macam mana group lain? Kot ada yang calculate ke? Sajalah share. Amar okay? Beta tengok datasheet ke atau calculate? Okay, tak apa. Tengok dulu Akilah bawah. Bakat yang dah buat. Lepas tu yang simulation partner saya dah buat, tapi simulation ni pun tak setting dia punya beta. Okay. Sebab tak dapat value lagi Okay, so tak apa. Okay, thank you. Right. So settle, semua dah complete. Tinggal Haikal. Haikal ada tak ada? Okay, dia tak masuk tadi So tak apa, saya merahkan dulu. Sir? Yep. Azrul dia seorang-seorang je sir. Dia tak ada partner. Siapa? Azrul. Kejap. Saya terlepaskan. Azrul Muhammad Fahmi Azrul. Sekejap. Okay. Bukan dengan Fatin tadi dengan Nur Fatin. Bukan Abdul Mukid Bukan dengan Mukid. Bukan. Okay, so betulkan balik sekejap Saya betulkan balik. So yang ni seorang. Okay, Mukid dengan Haikal lah maksudnya ni. Betul? Okay, Haikal ada tak? Boleh share screen? Oh, Haikal pun tak ada. Okay, so tak apa. Saya hold dulu lah. So ada 2 group ataupun 3 orang ni saya hold dulu. Nanti saya tengok progress untuk next class ada tak ada. Okay, so penting juga ni untuk skill lah sebenarnya. Okay, so tak boleh tinggal jugalah lab ni. Walaupun online pun kita buat mana yang mampu dulu. Okay, buat mana yang boleh dulu. Okay. So berbalik kepada tadi IC. Okay, saya share balik nota lah. Okay, share balik nota dan kita discuss. Tak apa, ada ni technical je. Okay, kita stop kejap teori Nota nanti banyak sangat teori. So sesekali kita pergi kepada technical set pula. Okay, pergi kepada technical. Okay, tengok balik kepada nota. Okay, ni BJT kalau tengok pada slide BJT balik. Okay, DC bias DC bias. Okay, kalau tengok skirt tu skirt apa? Untuk lab tadi dia ada 3 jenis kan. Skirt apa untuk lab? Siapa tahu? Sorry. Apa dia? Okay. Tadi BJT kan? Okay. So BJT. Okay, IC saturation ni kedudukan dia kat sini. Okay. So ni IC saturation lah. Okay, maksudnya waktu dia on. Okay, waktu dia on. So memanglah value dia setiap orang ni mungkin tak sama. Depend kepada value
IC dia. Okay. Dan juga dia punya value VCE dia. So kalau VCE tu dia pada 5, contoh kat sini lah. Okay. Kalau pada 5 volt, contohnya VCE 5 volt Okay, VCE dia 5 volt dan IC dia, okay, IC dia tengoklah kalau pada range 5 milliamp, okay, so dia punya saturation dia dalam area ni, okay, area ni. So dekat simulation tu kalau tengoklah kalau dia tak jauh sangat, okay, maksudnya okay lah tu, betul lah tu. Okay, so kalau dia ambil waktu IC maksimum, so jadi dia punya saturation dia area ni lah. Okay, so ini untuk 5 volt, untuk 10 volt, maksudnya dia makin tinggi. Kalau VCE makin tinggi, maksudnya kita punya IC saturation tu makin tinggi. Tapi tak jauh beza, maksudnya tak akan pergi satu step lagi ke atas, tak. Maksudnya dia sikit je ni, range dia dalam ni. Contohnya kalau 30 microamp, okay, so range dalam 30 microamp macam tu lah. Mungkin 30.5, 3.8, okay, mungkin 29.8 microamp. Okay. Okay, ini untuk waktu IC. Jadi kita tengok balik IC pada lab kita tu berapa. Okay. Contoh seorang tadi dapat berapa? Siapa yang ingat IC dia berapa? Bukan IC saturation, IC dia. Waktu circuit tu bila on. Ingat tak value? Saya tak ingat tadi. Okay, contoh 3.4. Okay, mungkin area sinilah. Okay, 3 contohlah. Mungkin graf ni tak tepat kan. Mungkin 3, kita kata kat sini. Separuh 2.5 sini kan. Okay, mungkin 3 area sini. Okay, waktu tu IC saturation dapat berapa untuk calculation? VCE berapa? Okay, so kita tengok IC saturation dia dapat berapa range. So maksudnya kalau tak lebih dari 5, okay. Sorry, tak lebih dari 5. Maksudnya range dalam maksudnya bukan 20 microamp lah. Tak lebih dari 20 microamp dan tak kurang daripada 10 microamp, is okay lah. Okay. Itu maksudnya saturation waktu current tu on. Okay, current tu on. Okay, bukan current tu on, sorry, transistor tu on. Okay, waktu bila? Waktu IC tu value kat sini lah, 3 point lebih, waktu 10. So saturation dia berapa? So waktu sebenarnya memang tak samalah setiap orang tu. Okay, so depend pada IC yang dia tapi kalau IC katakan semua sama, so maksudnya kita punya IC saturation tu akan dapat value range yang lebih kurang sama je lah. Okay, tak adalah kalau 30 microamp ni dengan pada IC value sini tiba-tiba awak dapat 70 microamp. So yang tu dah salah lah. Okay, sebab dah lari sangat dia punya gap saturation transistor tu. Okay, setakat ni ada soalan? Okay, tak apalah, nanti cuba buat. So tak apalah, that's why saya nak tengok lab tu. Okay, so yang berbalik dengan beta tadi. Okay, beta. Okay, so beta. So beta setakat ni korang tengok datasheet ke calculate? Calculate. Okay je, tak salah. So calculate dapat berapa tadi? Calculate dapat berapa value beta korang? 160. Sorry, berapa? 160. Okay, 160. So tak apa, tak masalah. Okay, cuba kita tengok datasheet. Agak berapa dia punya beta. Okay, ada siapa ingat tak dia punya kod transistor? Okay, QN 2N3904. QN 2N3904. 2N3904. Okay. Tengok dia punya datasheet. 2N3904. Ini saya punya desktop nampak tak? Okay. 2N3904. Okay, tak apa. Kita tengok dulu. Right. Okay, ada tak diberi nilai beta? Okay, so kalau calculate kita dapat 160. Tengok ada tak diberi.
beta. So kalau tak ada kita kena calculate. That's why kena tengok spek lah. Kadang-kadang ada diberi, kadang tak ada. Okay, ni temperature. Kadang dia ada tulisan dia ni kecil, kita tak perasan, tak nampak. Ada tak? Sir, Yep. dekat job sheet tu dia cakap beta sama dengan HFE. Oh, sorry, HFE dekat datasheet. So kadang dia bagi HFE. Ada yang nampak? Saya tak nampak ni. Tapi ada perasan lah sebelum ni HFE tu. Cuma untuk spek yang ni, jap mana? Buatlah pula. Tak ada lah. Okay ni HFE, sorry. Ada perasan ni. HFE. Okay lah kot. Okay, so maksudnya beta ni kalau you dapat kiraan 160, okay lah, ni range dia lah. Maksimum dia 300 nilai beta dia. So minimum dia 20. Okay, so macam kita pergi 904. So minimum 40. Okay, so maksimum ni dia tak ada value ni. Okay, tak ada value. Okay, so kalau kata calculation dapat 160. Guna formula apa hari tu? Sekejap. Mana beta? Guna formula apa beta? Sama ni. IC bagi IB ke korang guna formula lain? IC per IB. So IC dapat daripada simulation ke calculation? Calculation lah kan? Semua calculation kan? Ke ambil nilai IC dan IB ni daripada simulation? Ke calculation juga? Calculation So dapat IC sini. Betul Calculation. Calculation okey, tak ada masalah. So tak apalah. So beta kalau guna calculation kita akan dapat tadi 160. Okey. Dan kalau awak sebab tu kita kena buat simulation. Bila simulation dengan calculation beta yang kita masukkan tu, kalau dapat value IC ataupun IB ke, okey. Maksudnya kalau IC dengan IB tu betul secara simulation, so actually betul lah. So next punya jawapan tu tak ada masalah. Okay, kecuali awak buat calculation cari beta, tiba-tiba simulation nilai IC dengan IB ni gap dia jauh sangat. Mungkin daripada 10 microamp contohnya dapat simulation 20 microamp. So itu ada problem tu. Okay, takut nilai beta salah. Okay, so tapi ada siapa-siapa yang buat tak masuk beta 40? Sekejap Okay, cuma kat sini dia bagi minimum saja 40, tapi value maksimum tak diberitahu. Okay, so biasa nilai beta ni memang 100 ke atas. Okay, so nilai minimum beta dia adalah 40.
Okay, so kalau you all dapat 160 okey lah. Okay, kecuali tapi yang kat sini ada dua ni, 2N3904 satu value adalah 100 dan lagi satu ada maksimum 300. Okay, so maksudnya okey lah ni. Cuma ni waktu IC 10 mA. So kalau IC kita range dia dalam 10 mA. Okay, so maksudnya waktu ni beta kita kalau awak dapat 160 okey. So IC berapa dapat? Untuk simulation, calculation. IC dapat berapa? 3.4 mili. Okey lah kot. Tak ada masalah lah. Okay, 3.4 mili. Okey lah kot. So range 100 hingga 300. Okey lah. Okey. Sebab ni DC current dia ni dia tengok lah sebab ini 10 mA ni waktu VCE 1 VDC. Okey. Ini contoh karakteristik yang supplier buat analisis untuk VCE 1 VDC. Okey, waktu tu IC dia 10 mA. So dia punya range untuk nilai beta ialah antara ni 100 hingga 300. Okey, ni transistor ni maksud dia macam ni transistor ni yang supplier buat ni dia tak ada connect dekat mana-mana circuit. Okey, jadi dia punya spec ni based on kepada transistor ni saja. Okey, jadi bila kita sambung kepada litar, so value ni berubah berdasarkan kepada value litar kita lah. RB kita, RC kita, RE kita. So ada efek kat situ. So that's why beta tu akan berubah. Okey, beta tu. So cuma dia bagi guide dia punya spec ni. Okay, dia ada nilai minimum dan maksimum. So kalau beta tu kurang daripada 100, okay, maksudnya bawah 100, so boleh ambil value 40 ni. Okay, maksudnya dia kecilkan dia punya value IC ni. Maksudnya nak dapat IC value kecil ni, maksudnya kita kecilkan dia punya current VCC. Okay, current VCC. So kalau kita punya lab ni, VCC kita adalah 15 volt, kira agak besar lah. Okay, so okey lah. So kalau beta 160 tu memang logik. Okay, tapi sebab dia depend pada value ni lah. Okay, cuma supplier ni dia tak buat litar macam kita. Mungkin dia punya analisis guna litar lain lah kan. Okay, tapi dia untuk operate transistor ni. Okay, ni dia punya spec. Okay, faham tak setakat ni? So ni technical lah, lebih kepada technical. So nanti bila you all dah graduate ke atau LI ya, okay, datasheet ni memang penting dan at least kena tahu baca datasheet lah yang basic. Okay, berapa current maximum, current minimum, okay, kat situ kena tahu. So kalau HFE ni kita tahu beta lah. Okay, saya pun tadi terlupa. Sebab kita ingat beta je kan. So untuk dalam datasheet dia consider sebagai HFE punya value. Okay, simbol. Itu contoh lah. Okay, contoh. So biasa dia at least kalau kita technical, at least untuk maximum rating ni kita tahu. At least kita faham ni. Maksudnya kat sini value rating maksimum dia adalah 40 VDC. Maksudnya untuk kaki kolektor, emitter ataupun kolektor ke base, okay. So maksimum voltage yang boleh kita apply, okay, contoh kita nak masukkan V input okay. So ni VC kan. So ni kaki collector, base, emitter. Okay, collector, base, emitter. So kat sini, antara collector dengan emitter, seolahnya maksimum voltage yang kita boleh masuk adalah 40 volt DC. So kalau kita masuk input ni, VCC ni kita apply lebih 40, so ada kemungkinan transistor ni akan burn lah. Okay, akan burn. So dia pun ada limit juga. Okay, bukan sembarangan, tak boleh lah sampai 100 volt, 240 volt dah masuk. Okay, tak boleh. So 40 volt DC. So untuk collector base, okay, so antara kaki collector base 60 volt. Okay, besar lah ni 60 volt. Biasa dalam lab tak ada lah sampai kita guna nak sampai input kaki base ni ke collector ni sampai 60 volt kita apply voltage, tak ada. Okay, 12 volt tu pun dah okay, 20 volt pun dah sangat besar. Okay, ada soalan dekat ni? Sir. Yep. Nanti dah kat yang simulation tu kan, kena setting juga kan nilai beta dia. Ya betul. Lepas tu nanti jawapan dia sepatutnya lebih kurang kan dengan calculation. Lebih kurang. Tapi sir,
yang kawan saya buat ni, kan dia tak setting nilai beta kan dekat simulation. Okay. Tapi untuk calculation, dia buat yang beta tu 160. Okay. Tapi dia punya nilai tu lebih kurang. Walaupun tak setting nilai beta dekat simulation. Okay lah tu. Okay lah. Jadi tak payah setting pun tak apa dah ni jadinya. Dapat jawapan tak ada masalah. Oh tak payah setting lah jadinya. Okay. Tak payah setting lah. Okay. Tapi nak cuba pun boleh sebab tu saya kata bila kita belajar teori, okay, dengan ini belum buat cerita amali tau. Amali nanti lagi isu lain pula. Okay. Ini baru simulation kan. Nanti bila amali, bila buat kat lab, lagi masalah. Okay. Maksudnya benda ni tak semudah yang disangka macam teori lah. Okay. Macam ibarat macam ni lah kalau teorinya, teorinya nak pergi kedai, okay. Teori contoh kita nak beli roti, contoh simple. So teorinya mudah. Ada duit beli je lah. Okay, tapi kadang-kadang ada masa time kita nak beli tu kereta tak hidup. Okay, kedai tutup. Kedai tak buka. Itu isu amali dia. Okay, sama juga macam elektronik lah. So saya nak gambarkan macam ni. Teori dia kita nampak macam boleh ni. Okay, nanti bila masuk lab, kadang-kadang kita nak setting kita punya device tu, oscilloscope, multimeter, okay, yang tu pun tak settle. Okay, so kalau yang tu tak settle pun nanti jawapan pun tak dapat juga. So nanti that's why kita bimbang jugalah untuk macam batch yang you all ni, semester 2, sebab tak pernah pergi lab langsung. Okay, tapi setakat ni planning kita bulan 11 insyaAllah. Sama-sama berdoa lah, okay, supaya dapat masuk kampus. Okay, untuk kita buat lab praktikal sebab praktikal ni tak seperti yang dijangka macam teori. Okay, memang dia lain. Okay, ada apa nak tanya? Tak apa, hari ni kita pasal teknikal je. Kita lupa kejap pasal teori lah. Yep. Tak payah. Tu ambil measurement je. Terus ambil measurement je, tak masalah. Tak perlu buat skirt lain, lepas tu nak measure, tak payah. So kita just ambil, kalau kata dah measure yang ni, okay, dah ambil design detail yang ni. So kita just ambil terus je lah IC saturation punya bacaan based on kepada IC yang kita dapat ni, betul? Macam tu je, tak payah pening-pening. VCE cut off. Okay, VCE cut off ni apa? Cut off maksudnya dia off lah. Okay, so kita tengok balik nota. Okay. Saya pun tak adalah 24 jam ingat semua benda. Okay, tapi kalau kita refer pada nota ni, saya ingat balik. Okay, cut off ni kita tahu dia waktu, memang dia waktu off. VCE ni seolahnya value dia hampir kosong. Okay, kita dapat VCE berapa? Cut off yang awak simulate ataupun calculate. Dapat berapa? Cut off. Calculation dengan simulate. Oh, okay, tak buat. Okay, tak buat tak apa. So, kalau tak buat, saya rasa cut off ni, so kita ambil waktu IC tu, ataupun IB. Okay, so IC ni, awak tengok. Okay, ni kalau ikutkan ni, area cut off lah ni, cut off. Okay. Kita boleh ambil bacaan terus je, VCE, waktu tu berapa. Kalau ikut circuit ni lah. Okay, sekejap Kalau ikut circuit ni, sudah dapat result nanti. So, terus je ambil waktu IC ni, awak boleh ambil waktu, sekejap. Okay, so kita boleh ambil IC, nilai IC ni waktu kosong. Bukan kosong lah, dia ada value sikit ni sebenarnya. Okay, ni nak kira berapa lah. Bawah, kalau ikut range ni mungkin senang kata IB sama dengan kosong lah. Cuba ambil IB sama dengan kosong. Lepas tu awak ambil measure VCE berapa. Faham tak? IB kita boleh set tak? Sekejap. Okay, ataupun IC lah senang. Okay, IC. So, katalah IC ni ambil 1 milliamp. Okay.
ambil 1 mili-amp, tengok cut off dia berapa. Okay, VCE. Saya rasa ada formula kan VCE cut off. Saya rasa ada formula. Sekejap. Memang tak ingat. Ni. VCE cut off sama dengan VCC. Ni. Ingat balik slide ni. Tak tahu slide yang mana. Pusat berapa ni. Okay. So tengok ni. So VCE cut off sama dengan VCC. Okay. VCE cut off sama dengan VCC. So kalau kat sini tahu dah jawapan dia. Okay. Ni IC saturation VCC bagi dengan RC. Okay. VCC bagi dengan RC. So VCC kita 15 volt. Tadi RC kalau circuit tu tadi berapa? So VCE cut off kita patutnya dapat 15 volt lah. Okay, 15 volt. 15 volt bagi 2.2K dapat IC kan tadi. Okay. Itu value IC saturation. Okay. So kita just tengok simulation dapat berapa. Okay. Ni teori dia. Teori dia tadi yang ni. IC saturation. So tapi IC ni kita tengoklah value dia berapa. Okay. RC VC. Ya betul. So VC cut off adalah sama dengan VCC. Point is selected at maximum VCE. Okay, waktu ni ni yang saya kata tadi IC sama dengan kosong. Tapi dari segi teori lah, dari segi simulation alam. Cuba tengok kalau boleh setting IC ni sama dengan kosong. Okay. Nanti kita measure VC cut off, mesti kita dapat sama dengan value VCC input kita lah. Dapat 15 volt. Okay, ataupun hampir 15 volt. Okay. Okay, ada apa lagi nak tanya? That's why ni buat technical lah. So nampak lebih faham. Okay, ada nak tanya? Baik tanya. Ada confuse ke? Okay. Okay, so settle kot. Okay, so nanti naik semester, naik college tinggal buat practical je lah. Okay, so simulation settle. Sir. Ya. Jadinya nilai IC saturation dengan IC biasa tu kalau sama tak salah ke? Kalau sama tak salah lah. Okay. Tak salah. Okay, sebab dia memang waktu dia on lah, waktu dia on. Okay, waktu dia on. Jadi soalannya, okay, kalau kita kira lah sekejap. Apa tadi 15 volt kan? 15 volt bagi 2200. So dapat berapa? 6 mili, betul? 6.8 mili, betul? Kalau kiraan saya lah. 6.8 mili. So try simulation dapat tak 6.8 mili? Okay, 6.8 mili. Tak apalah, nanti cubalah. Okay, nama pun simulation kan. So nama pun lab. So memang kena try and error. Okay, tu dari segi teori. Okay, dari segi teori based on memang formula ni betul dah. Okay, maksudnya VCE sama dengan kosong waktu ni. Okay, so kita akan dapat IC saturation. Okay, kalau kita tak dapat 6.8 mA, mungkin dari segi simulation VCE tu bukan salah, circuit tu betul. Okay, cuma VCE tu dia tak kosong volt. Bila dia tak kosong volt, dia tak dapat betul-betul waktu saturation yang tepat lah. Okay, waktu yang tepat. Jadi nak betul-betul point maksimum ni, IC saturation ni adalah waktu VCE sama dengan kosong. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, tak boleh juga. Tapi tak ada masalah. Untuk lab ni, okay, lab ni dia tak sama macam test. Okay, lab jangan risau. Once awak buat, ada data, okay, at least dia ada markah. Dia tak macam teori test. Kalau teori test, awak buat, jawapan salah, terus markah tu kosong. Okay, tapi kalau lab, okay, awak buat, okay, tapi markah, contohlah result tu tak sama. Memang lain betul. Memang patut dari segi teori tu salah. Tapi disebabkan praktikal, sebenarnya job sheet praktikal ni kita punya skema markah tu dia tak macam teori test. Teori test ni memang based on awak kira lah. Kira salah je kosong. Okay, tapi lab, awak ada usaha buat,
Okay, ada markah kat situ. Okay, ada markah effort, ada markah buat simulation, ada markah buat litas skematik. Jadi dia ada markah. Walaupun jawapan tu salah, dia tak kosong. So, itu kelebihan lab lah. That's why subjek ni sebenarnya boleh score subjek ni. Sebab lab you all banyak. Saya ingat dalam 40% ke 30% lab. 40% kot. Setiap lab ada 4. So, setiap lab tu 10% terhadap saya. That's why lab buatlah, jangan tak buat. Okay. So, maksudnya lab kelebihan dia kat situ lah. Okay. Jarang lah lab ni gagal. Tak ada orang gagal lab. Once awak buat, walaupun result tu salah, walaupun keseluruhan dia salah, tapi markah tu tetap awak ada dapat. Sebab awak ada buat skematik, ada datang, ada attend, ada komitmen, ada teamwork. Okay. Markah tu dia ada. Ada bahagian, ada portion. Cuma result tu ada tolak sikit markah. Tapi markah biasanya tak ada fail lah lab ni. Lab memang tak akan fail. Setakat ni lah. Kecuali memang you all tak datang dan tak buat langsung. Itu je. Okay. Settle? Ada lagi kemusykilan? So setakat ni okey lah. Semua group hampir okey. Kecuali 2 group nanti saya confirm balik. Haikal, Mukid dengan Fahmi tadi. Itu saja. Just nak pastikan diorang ni buat ke tak. Okey. Ada nak tanya apa lagi? Lab 1 okey tak? Lab 1 okey? Lab 1 ada buat? Hello? Tak apa. Tak apa, tak kisah apa. Lab 1 nanti kita, pada saya lab 1 tu senang lah. That's why saya tak monitor sangat. Okey, tak apa. Bukan nak suruh siap tak apa, insyaAllah. Masa kita ni tak perlu kelang kabut. InsyaAllah masa tu dia akan anjak lagi sebab PKP ni. Kemungkinan sekarang ni bulan 9 kan. Okey, so nanti mungkin ada 2-3 minggu, 4 minggu tu dia akan ada extend lagi. Okey, sebab tak boleh masuk Canada. So tak apa, so tak perlu risau lah. Okey, tapi tu saya kata tu jangan tinggal terus. Okey, jangan tinggal terus. So walaupun kita masa panjang, okey, ataupun ada benda lain yang awak nak buat, so tak apa. Tapi kalau boleh dengan sesuatu subjek tu, tak kira lah subjek saya ke subjek lain ke, dengan sesuatu assignment ke ataupun lab ke, jangan tinggal terlalu lama. Okay, at least buat sikit-sikit pun okay. Sebab kalau kita tinggal lama terus, nanti awak lagi, apa orang kata, enjin sejuk lah. Macam enjin sejuk. Nak starting balik buat tu nanti ambil masa yang lama. Okay, that's why jangan tinggal terus lah. Okay, so itu saja. So tak apa, untuk hari ni memang untuk saya nak sesi lab saja. Saya tak nak buat teori lagi. Sebab teori ni lepas ni kita pergi chapter 5, chapter baru. Okay, so saya tak nak pening-pening sangat lah. So okay, itu saja. Ada nak tanya sebelum saya ambil kelas? Tak ada. So boleh on camera, nak ambil attendance dulu. Okay, setakat ni kelas okey ke tak okey? Boleh follow ke tak boleh? Okay, kita tak tahu ni. Tak pernah jumpa kelas online macam. Tak tahu okey tak okey. Student saya pun tak tahu. Okay, boleh on camera. Kita nak ambil attendance ni. Ini baru Hanan seorang ni. You okay? Okay kot. Layan je kan. Banyak-banyak subjek apa yang paling susah? Ayu. BE ke? Ya, BE yelah, tu saya kata BE ni core subjek. Okay, macam BE, EC, apa lagi kalau semester 1 dulu lah. Okay, mungkin you all ada jumpa EC ke. Okay. Ya, ni core subjek yang memang elektronik punya base. Okay, elektronik punya base. Okay, cuma nasib tak berapa menyebelahi sebab online kelas. Jadi tak boleh nak buat apa dah. Okay. So saya ni memang suka kelas face to face. Okay. Online kelas ni jadi macam ni lah. Saya pun jam juga mengajar macam ni kan. Okay. So Hasan okay Hasan? Okay sir.
Setahun belajar online Ha? Setahun belajar online, okey? Okey sir. Boleh diterima. Boleh lah sikit-sikit. Layannya. Okay. So tak apa, kuatkan semangat lah. Biasalah turun naik tu belajar. Tapi ada kelebihan sebenarnya online ni. Result semua okey kan? Okay. Result semua okey. Cuma nanti skill tu lah. Nanti harap-harap balik college tu kita boleh gain balik lah. Okay, mana yang terlupa ke apa. Sebab online ni pro and con lah. Ada pro and con. Tak dinafikan lah. Memang result semua power. Cuma power tu betul-betul original daripada owner betul tu tak. Oh alamak, kita tak tahu kan. So tak apa, tak ada masalah. Itu memang orang kata kelebihan dia. Tapi untuk kita cover balik, maksudnya kalau kita rasa kita ni bukan aku jawab ni, banyak tiru je. So kita cover balik, study balik. Okay, mana yang tak faham tu study balik. Supaya kita nak cover balik. Okay, ni long term ni. Okay, long term. So you all belajar 3 tahun. Siapa yang ada berkeinginan nak belajar sambung degree cepat. So sekarang Mara kan ada program 3+2. Tahu tak? Tahu 3+2 ni nak sambung UniKL lah. So you all sambung degree insyaAllah dalam 2 tahun, 2 tahun setengah saja. So maksudnya total 5 tahun atau 5 tahun setengah. Maksudnya boleh dapat degree lah. Okay, nak compare macam saya belajar dulu, saya pun start dengan diploma juga dulu. Saya bukannya best student pun dulu. Student biasa-biasa je macam korang sama. So saya dulu start dengan diploma. So saya sambung degree lama 3 tahun. So saya total belajar 6 tahun. Okay, lepas tu ambil master 2 tahun lebih buat part time. So total belajar tu dekat 9 tahun. Okay, bertabah je lah kan. Okay. So ni satu platform cumanya dengan UniKL lah. Dengan UniKL. Okay. Tapi kalau awak ada cita-cita nak sambung belajar masuk IPT. Okay. IPTA lah maksudnya. Pun boleh. Okay. Cuma dia masa lama sikit lah. Semacam saya dulu belajar diploma 3 tahun. Boleh sambung IPT dia 3 tahun. Total 6 tahun. Okay. Total 6 tahun. So dapat degree. Okay. Siapa ni yang ambil UniKL ni dia jimat sikit lah setahun. Okay, cuma dengan memang UniKL je lah kita mapping. Universiti lain mungkin tak dapat lah. Okay, tak dapat. Okay, so tak apa. Mula-mula ni settlekan BE dulu. Okay, BE settlekan dulu. Semester 2 settlekan dulu. Saya percaya semester 1, 2 result okay. Okay, so cuba pertahankan lah. Okay, so mana yang result bawah 2.5 kena upkan lah. Okay, kena upkan. So kelas ni saya tak pasti. Untuk keseluruhan kelas BE ni ada 3 orang yang saya dah highlight kan nama. 3 ke 5. Bawah 5 orang lah highlight kan nama yang test 1 markah rendah itu. Okey, bawah 15. Tak apa, nanti saya akan go through balik dengan 2 orang ni sebelum test 2. Okey, saya nak pastikan test 2 okey. Okey. Sebab tak boleh nak tolong macam mana sebab tak ada face to face. Dekat ni macam ni je. Jadi tak ada orang kata feel belajar secara berguru tu tak ada. Betul tak? Macam gini je lah kan. Okay. Saya pun mengajar korang pun tak kenal pun. Korang ni macam mana tak tahu. So tak ada. Jadi tu je lah yang kita boleh buat. Okay. So tak apalah. Proceed dulu. InsyaAllah ni memang semua mengalami benda yang sama. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Kita jumpa minggu depan. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you.